Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kita nak fokus kepada kehidupan seharian yang lebih memfokuskan kepada penyakit. Sebab saya sentiasa tak mau lari daripada landasan. Sebab apa? Kalau nak cerita tentang stres ni terlalu banyak kan, terlalu luas. Namun semuanya dia berangkai, dia ada kaitan. Contohnya walaupun kita sakit tapi duit pun mustahak, betul tak? Silaturahim pun mustahak, betul tak? Rumah bocor tak bocor pun mustahak, betul tak? Kereta nak bayar tak bayar, road tax pun mustahak kan? Makan minum anak-anak macam mana, ibu bapa yang kat kampung macam mana, semua ada kaitan, betul-betul. Lepas tu pekerjaan lagi, tempat kita ya cari rezeki yang halal. Lepas tu traffic jam lagi, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, inilah sebenarnya kehidupan harian kita yang kita kena cari 3 cara pada malam ni. Teknik yang saya tanya tadi, pernah dengar tak? Ada jawab boleh teka-teka je dok, dia orang kata. Mungkin sebahagian besar pernah dengar perkataan seperti EFT dan sebagainya. Nanti saya tengok macam mana kita boleh guna gemblingkan teknik-teknik yang ada di pasaran sana yang ramai orang ikut. Kita permudahkan supaya akak-akak kita kat kampung pun, anda sekalian pun boleh buat. Nak tak? Okey, baik. Disebabkan stres tak boleh melawak, walaupun ramai daripada anda masih lagi tak berapa begitu cenderung untuk menyelesaikan masalah stres. Tapi biarlah saya terus terang, selagi mana you tak mau ikut I, selagi itulah akan tinggal sedikit sebanyak penyakit yang tak akan dibereskan. Sebab selagi mana otak kita tidak boleh ditenteramkan ataupun tak boleh kita handle, jarang-jarang penyakit tu boleh selesai. Kalau pun baik disebabkan doktor dah bagi ubat, dah x-ray ataupun dah operate, buang pun, dia masih lagi ada. Sebab apa? You tengok tak? Lambat laun dia relapse. Tahu relapse tak? Kalau kanser boleh kena balik, kalau diabetes tak boleh kontrol lama-lama sangat, lepas tu dia menyala balik. Sama jugalah. Saya nak bagi yang mudah dahulu, iaitu bila you dalam keadaan stres, ini antara teknik-teknik yang selain daripada kita solat, zikir, kita dah baca Quran dan sebagainya, kadang-kadang saya tanya you ni ataupun saya nak cerita ni adalah masa-masa yang kita tak sempat dan tak, orang kata tak boleh masuk ke tempat nak pergi semayang dan sebagainya. Bermaksud dalam perjalanan, contoh dalam pekerjaan, contoh dalam kita negosiasi, boleh tak kita gunakan? Yes, kita istighfar betul banyak-banyak, ya, kita selawat banyak-banyak, betul. Okey, tapi ada tak yang Tuhan bagi sedikit lagi dengan kulit, dengan saraf-saraf yang ada ni, ada tak boleh kita gunakan meridian-meridian ni? Pun Tuhan bagi juga. Dan bila saya suruh you buat ni, bukan kita ambil daripada agama Buddha ke, agama Hindu ke, nak suruh you belajar buat, tak. Ini sains. Okey, sains mengatakan kulit-kulit kita ni, urat-urat kita ni ada meridian. Termasuklah orang-orang kuno, zaman-zaman China, Korea, Japan, yang banyak belajar tentang meridian, betul tak? Maksudnya tenaga itu memang ada, betul. Bukan kata kita reka-reka boleh diambil special aura fotografi pun boleh kita tengok dia punya panas sejuk ataupun line-line tu betul tak betul. Sebab tu kalau you cucuk salah jarum, tak berhasil untuk you menyelesaikan setengah-setengah penyakit. Sebab tu dia panggil doktor akupunktur, semua tu jangan main. Baik, kalau begitu mula dengan 5 jari dulu. Okey, saya nak cerita tentang 5 finger punya teknik. Okay, ready? Katakan saya tengah meradang dengan driver saya, lambat datang, ataupun saya tengah marah, orang hantar makanan dah order, kita dah nak habis nasi dah, dia tak sampai lagi lauk kita. Pernah dengar cerita macam tu? Cancel, tak mau. Okay, sebelum you cancel, sebelum you panggil budak tu, sebelum you jerkah dia ke apa-apa, boleh tak kita buat macam ni? Dengar. Okey, salah satu daripadanya ialah teknik pernafasan yang banyak kali you dah belajar. Tapi teknik ni mungkin you belum pernah buat. Okey, dia panggil 5 finger rule. Okey, buat 5 jari macam tu, semua dah ikut? Okey, ni malam ni banyak praktikal. Ambil jari ni. Okey, buat macam ni dulu. Ikut daripada pangkal jari ni, pangkal ibu jari ni, lebih kurang kat pergelangan tangan ni, ikut dia. Ikut, lepas tu turun balik. Turun, naik, ikut. Turun, naik. Okey, ikut. Turun, naik. Dah boleh buat semua? Senang tak? Senang kan? Okey, sekejap.
tambah sikit dia punya nilai dia punya teknik dia. Slow down, slow, lebih kurang hitungan 4 atau 5 saat. Sampai kat sini berhenti sekejap, stop sekejap, sampai kat tinggi kemuncak dia tu. Okey, lepas tu turun, relax, slow, 4 saat, 5 saat. Lepas tu stop sekejap, berhenti sewaktu, mabit sekejap. Okey, lepas tu tarik, berhenti, turun, tarik, berhenti, turun, naik, turun, relax. Boleh buat tu dulu? Kalau boleh buat tu dulu, ni kita ambil senario you nak marah. Selalunya bila stres tu kita kadang-kadang kita marah atau kita takut lah katakan. Okey, takut, marah ada dua, fight or flight. You lawan, berhenti marah lah dalam keadaan nak pukul ke, nak geram ke, nak maki hamun ke. Okey, atau satu lagi you kena kejar pula, opposite, you nak lari pula. Okey, dalam apa keadaan pun tengok ya, bila you tarik naik atas ni, boleh tak you iringi dengan tarikan nafas melalui hidung. Saya ulang lagi sekali. Tengok ni, saya tarik melalui hidung, simpan lebih kurang 1-2 saat pun tak apa. Ataupun nak simpan lama sikit, 3-4 saat pun boleh. Turun. Bila turun tu bagi bunyi sikit, macam ada angin keluar. Boleh? Okey, kita mula dengan ibu jari je dulu. Ready? Tarik. Simpan lebih kurang 2 saat, 3 saat. Lepas. Ini lebih mudah daripada yang breathing teknik yang you buat. Cuma breathing teknik tanpa pakai jari ni. Okey, bila you buat jari ni semua ni, nanti I explain kat you. Semua ni ada meridian dia. Bukan sengaja-sengaja you buat dok, kalau dalam teknik ni tak mau pegang boleh tak? Tak boleh lah. Sebab apa? Yang you oles ni, yang you macam belai ni, macam you buat pelan-pelan kan, you buat urutan macam ni, ni semua ada connection antara jari you dengan kulit you, ada connection. Dan dia merupakan satu circuit, satu bulatan. Kalau current tu satu circuit yang dah di-connected, dan dia terus naik kepada you punya amygdala. Tahu apa amygdala? Amygdala tu tempat yang you beremosi tadilah, panas atau sejuk semua tu. Kasih sayang, cinta, meluat, marah, maki, tu kat situ jugalah. Okey, baik. So, kita kena tempuh. There must be a touch ke kulit sama kulit. Baik, ready? Kita buat sekali sampai jari kecil. Lepas tu kita tukar teknik lain pula. Alright, ready, go. Turun, tarik dari hidung, simpan, lepas, tarik, berhenti kat sini, lepas. Lama sikit lah masa lepas tu. Tarik. Kita suka kalau lepas tu lama sikit. Lepas. Tarik tak bunyi pun tak apa. Lepas. Last kali tu biar panjang sikit. Boleh? Lepas tu cuba marah tengok. Dalam senario tadi, kadang-kadang kalau fokusnya bukan kepada orang tu lagi dah. Fokus tu cuma kat jari you dengan pernafasan you saja. Boleh tak? You jangan fikir benda lain lagi dah. Okey, sambilan tu you nak istighfar dulu, astagfirullah. Aku tadi, padahal you dah marah dah satu round. Bila you nak marah lagi, ataupun you nak nak campur aduk dengan cerita mengumpat tu, orang bantai you pun nak mengumpat juga lagi. Sebelum you mengumpat, boleh tak? Ni orang kata apa, silat dalaman you dengan jari you. Lepas tu you buat sebelah sini pula, dua-dua belah, kiri sekali, kanan sekali, cukup. Kalau you buat tu dah 10 cycle dah, in and out. Pasal apa? Dalam you naik ke jari yang kedua, jari telunjuk, jari hantu, jari manis ni, selalunya by the time you sampai ke jari manis, you dah tentram. Bila sampai jari kecil ni, okey, dan you pergi ke jari yang satu lagi, cuma you nak, orang kata apa, pastikan yang you punya sejuk tu bukan sejuk sementara. Takut nanti you terlepas je, dia panas balik. Faham? Ini tak semestinya kita
jerit ke, baling far dan sebagainya. Tetapi sebagai fitrah manusia, saya kena ada teknik tambahan. Inilah teknik tambahan. Nampak ni? Boleh ikut ya, simple je. Okey, tengok ni. Tarik, lepas nafas. Tarik, lepas nafas. Dengan niat apa? Dengan niat untuk mententeramkan. Sambilan tu you boleh teruskan. Lepas turun ni kata astagfirullah. Tapi nafas tu kena dengan sedar. Maksudnya dengan sengaja. Bukan you buat tak mau buat, tak boleh. Dia memang ada kaitan dengan meridian point. Sebab ujung jari-jari semua ni jangan main. Ni kiri kanan semua ni, okey. Celah-celah jari semua ni ada dia punya point dia. Satu, habis. Nombor dua, saya nak cerita pula teknik 5 ketukan ni, 5 tapping. You pernah dengar EFT? Kalau saya tak sempat mengajar you secara detail, you type kat Google ataupun you type kat YouTube EFT. Banyak guru-guru yang boleh mengajar you. Saya antara orang yang minat tentang EFT ni. Lama dah kita orang semua tahu teknik dan kita pakai bila yang lebih serius. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Teknik EFT ni semua dah pernah saya ajar dulu, tapi saya simplify. Saya mudahkan 5 step yang wajib, 3 step yang orang panggil bonus. Semua sekali sebenarnya dia 8. Okey. Setengah orang buat 9 step, tapi saya nak mudahkan sampai jadi 5 step je. So ikut saya, boleh? Okey, semua pegang jari macam nak karate ni. Di tepi ni, okey, di tepi tempat kita karate ni, you belajar ambil 3 jari atau 4 jari. Tengok jari saya ni dah sampai kekot dah tak rasa apa dah. 3 jari ni tak rasa, tapi tak apa, itu masalah saya. Pun kena tarik nafas juga kan. Okey. So tengok ni saya buat 3 jari. Anda nak buat 4 jari pun boleh. Okey, tapi saya biasa dengan 3 jari cukup. 3 jari. Okey, kat mana you ketuk dia? You tap dia kat tempat you karate ni. Katakan you karate chop kat sini. So kat tempat you kena chop tu ada padding dia sikit kan, ada kelembutan dengan isi dia kan. You ketuk. Okey, ready? Okey, tengok. Dada tu ke depan, maksudnya duduk secara comfortable dan sambil you relax. Nak tutup mata pun boleh kalau you dah biasa, tapi selalunya saya tak benarkan tutup mata, takut nanti you pening. Setengah orang tak boleh tutup mata. Okey, you tak akan boleh tidur lah kalau you ketuk ni. Okey, apa you kata masa you ketuk ni? Okey, alright, biar saya tunjuk tempat ketuk dulu, boleh? Okey, ni 1. Okey, lepas tu ni 2, antara kening ni 2. So boleh buat 2 jari macam tu. So dia habis kening kita ni, antara batang hidung ni ada tempat ruang kat situ, you ketuk. Pendek cerita, di pangkal kening you. Awal-awal nak mula kening, saya tak ada kening. So siapa yang banyak kening tu, kat bawah tu, tempat bulu kening tu, you ketuk 2 tempat macam tu. Nampak tak saya buat ni? Okey, ketuk bagi sesedap rasa, jangan sampai sakit, tapi jangan sampai tak rasa apa langsung. Nombor 2. Nombor 3 sini. Nombor 4 sini. Nombor 5 sini. Okey, bonus. Sini satu lagi, bawah tulang selangka ni, cuba you ambil tulang selangka tu, tarik sampai timbul tulang selangka tu, bawah timbulnya, bawah ni. Nampak tak? You rasalah ni. Bawah tu ada tenggelam sikit. Okey. So bawah tu ada 2 belah lah. So you ambil 3 jari, ketuk dia tempat tu. Atau nak 2 jari pun boleh ketuk. Okey, nombor berapa dah? 6 tu ni berapa dah? 1 2 3 4 5 6 7. 7 ni, kalau ketiak kita ni, tarik 3 inci ke bawah, ketuk. Ketiak tengah-tengah tu tarik 3 inci, ketuk. So bak kata kalau untuk orang perempuan tu senang je, pakai bra line. Kan you pakai bra you, so lebih kurang kalau tak ada bra tu lebih kurang kat situ lah. Okay, maksudnya di situ ada point. Ni bila saya cakap ketuk, bukan sengaja-sengaja you nak ketuk kat situ ke, kat sini ke, kat situ. Tak, dia mesti ada point dia. Okey.
bawah mata, bawah hidung, betul-betul tengah-tengah tu. Setengah orang buat bawah bibir ni, tapi saya tak mau confusekan you. Bawah ni cukup. Dan sini ni, nampak ni, buat macam tu, dua-dua belah pun boleh. Lagi sekali tu, ketiak kita ada line. Line baju pun boleh. Ni kat sini, lebih kurang 3 inci daripada tengah ketiak kita kat situ, turun ke bawah kat sini. Boleh, tengah kat situ, turun ke bawah 3 inci, ketuk kat sini. So dia jadi macam tu lah. Baik, last sekali ialah tengah-tengah kepala kita. Bayangkan kalau saya suruh letak gantung satu tali dan you tergantung-gantung balance. Maksudnya you tak lari kiri kanan, kat mana agak-agak tali tu terletak. That means that center point very very powerful. Okay, ketuk. Baik, you dah dapat lebih kurang 8 poin. Tapi 5 yang wajib ialah, ingat, mula kat sini 1, 2, 3, 4, kalau boleh 5 kat sini. You jangan lupa kat sini pun. Kalau you boleh ingat semua, terutama sekali bila nak habis kat kepala tu, lagi cun. So berarti sebenarnya 8. Okay, yang tak boleh you tinggal ialah 5 pertama tadi. Baik, saya mulakan. Ini cara you berkata-kata dengan diri you. Ini khas untuk mereka yang berpenyakit, nak kurangkan skor tu. Mula kat sini, apa pun you letak nama penyakit tu. Saya contoh malam ni katakan gout, kan saya ada gout kan. Okay, you nak ambil, katakan you ada penyakit arthritis, you ada penyakit psoriasis, you ada penyakit GERD, you ada penyakit migraine, tak kira lah apa, atau kanser pun, atau diabetes yang dah tak boleh kontrol, ataupun blood pressure yang huru hara. Okay, isikan tempat bila saya kata perkataan gout. Boleh? Penyakit ikut masing-masing lah. Tengok ni. Okay, ketuk ni. Right. Okay, apa you kena kata? Bismillahirrahmanirrahim lah. Kalau untuk orang Islam kan, betul tak? So Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun aku ada gout, tapi aku terima apa adanya. Tengok tu, katanya walaupun aku ada aku terima apa adanya. Tengok tu, aku terima apa adanya. Jadi ayat ni cukup orang kata apa, universal, boleh digunakan pakai untuk pekerjaan pun. Walaupun aku ada staff yang buat perangai gila ni, aku terima apa adanya. Ini sementara you nak handle dia, besok baru nak jumpa dia, tapi duk geram sampai semalaman, semayang pun dah tak betul. Mulalah. Okay, aku walaupun ada gout ni, aku terima ada je. Okay, tengok ni, aku redha yang aku ada gout. Nampak? First tu ialah menerima dahulu. You kena accept. Ketuk. Sambil ketuk tu kata, aku redha aku ada gout. Kat sini, bila sampai kat tepi mata ni, always kata, aku tahu Allah akan membantu, dan hanya Allah yang akan membantu. Bila sampai kat sini, kat bawah mata ni, you tukar. Aku dah nampak Allah akan tarik balik. Nampak? Aku dah nampak gout aku. Kalau bukan Islam, dia selalu kata macam ni, aku dah nampak gout aku dah mula reda. Kat sini dia dah mula reda. Tapi kita sebagai orang Islam, kita kata, aku dah nampak gout aku dah mula reda, dan Allah akan menarik balik secepat mungkin. Sampai kat sini, bawah hidung ni, ketuk satu jari pun boleh, 2 jari pun boleh. Satu tengah-tengah ni, atas bibir, antara hidung dengan bibir, tengah-tengah ni, ini ada poin yang paling powerful. You kena kata, aku dah nampak gout aku dah mula hilang, Tuhan dah mula tarik balik. Bila sampai kat sini, you selalu kata, gout aku dah hilang, gout aku dah hilang, gout aku alhamdulillah dah hilang, dan semua sakit-sakit aku dah mula clear. Nampak ni? Walaupun you tengah sakit ni, okay, tengah clear. Dan bila sampai kat kepala ni, you kata apa? Aku dah nampak. Masa ni you kena nampak betul-betul, you nampak you dah tak bengkak kaki you, jari you dah hilang merah-merah tu, walaupun dia tengah menyala kat bawah tu sekarang, tetapi you dah nampak, aku dah boleh jalan balik, aku dah boleh bawa kereta, aku dah boleh naik tangga, turun tangga, dah boleh dukung anak, boleh dukung cucu, dah boleh jogging balik. Nampak? Habis. So masa ni, kalau you betul-betul buat, you kena bagi skor.
sebelum you ketuk ni, skor you katakan 8/10, you punya sakit gout tu. Lepas you buat ni, ada tak you rasa dia turun ke 6 ke? Tak mungkinlah turun kosong, walaupun tadi you kata dah hilang langsung, tapi tujuannya ialah untuk melarikan keadaan yang sebenar, yang begitu serius, begitu sakit. Memang you rasa macam ni direka-reka, tetapi otak kita, saya nak beritahu kat you, ada message yang very special yang boleh mengeluarkan, merembeskan hormon-hormon yang dahsyat-dahsyat, yang sehinggakan you must believe in miracle. You kena percaya kepada keajaiban. Memang ada pun kes-kes orang dengan mendoa saja pun boleh baik. Bahkan you sambil berusaha, sambil makan diet yang betul, sambil ambil suplemen ataupun ubat doktor, sampaikan kalau kena buang operation, buang dulu, tak apa. Tapi yang ni adalah untuk menguatkan kembali waktu you tengah stres, setengah you menangis seorang diri tu, tak ada siapa nak bantu. Saya dah bagi step kedua. Satu, dipanggil 5 jari. Nombor 2, dipanggil 5 tempat yang ketukan tu, walaupun 8, tapi kalau you dapat 1, 2, 3, 4, 5 ni, you dah beres. Tapi selalunya kita nak habis lah kan, supaya you boleh nampak, dapat visualize, dapat gambarkan sewaktu you baik pulih seperti sedia kala. Dahsyat. Sebab tu saya, orang kata apa pun, kan saya kena second round cancer tu kan, masa tu saya pakai habis teknik ni. Walaupun inilah, ada balik kanser ke doktor nak buat biopsi lagi sekali, semua tu redor dan sebagainya, lawan, tapi kena jaga diet, kena jaga suplemen, kena betul-betul lah ikut. Alhamdulillah, ini dia panggil memperkuat, memperkukuhkan, sebab keadaan stres tak boleh dibenarkan dalam waktu you sakit. Dah lah kita stres masa sakit kan, tak boleh tambah-tambah. Baik, last kita tutup pada malam ni. Dalam 1-2 minit ni saya nak cerita yang dipanggil 5 second rule. 5 second rule ni undang-undang untuk mengikuti 5 saat, dah ditulis oleh beberapa ni author ataupun saintis, bukan seorang dua, dia orang buat kajian, ada yang 6 saat, ada 7 saat, tapi saya suka yang 5 saat ni cukup. Seorang daripadanya nama Mel, seorang perempuan, dia sampai tulis buku The 5 Second Rule. Dan saintis seorang lagi tu ada menggunakan konsep yang panjang sikit, tapi saya rasa complicated sangat. Saya lebih suka yang ni. So dalam konsep ni, saintis dah buat kajian mengatakan, sebab dia orang ada kaitan dengan otak punya signal. Kalau lebih daripada 5 saat, otak kita dah mula orang panggil apa, berbolak-balik tadi kan, yang orang panggil monkey thoughts. Dia boleh masuk balik benda-benda lain. Sebab apa? Otak kita telah secara fitrahnya disiapkan oleh Allah SWT. Kata saintis juga pun dah confirm, dia tak suka bos dia tu, otak kita tu macam kita punya hamba kita lah. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita nak, dia ikut je, betul tak? Betul otak tu. So ataupun tetapi otak sebenarnya dijadikan untuk protect kita, untuk mengawal kita. Jadi dia tak suka kalau kita buat benda yang menyusahkan. Dia tak suka benda-benda yang leceh, faham tak? You perasan tak, kita sebagai manusia pun tak suka buat benda-benda yang menakutkan atau berisiko tinggi, betul tak? Ataupun yang tak pernah kita buat. Berarti kata kita juga dilatihkan supaya janganlah buat benda-benda yang menyakitkan. Pendek kata, menyakitkan tu boleh jadi fizikal atau menyakitkan hati kita. Jadi kalau orang nak buat bisnes pun kan takut kan, tak payahlah kan, otak lebih tenang kalau kita keadaan malas. Contoh yang paling terbaik, pernah tak kadang-kadang kita nak bangun pagi, yang mana belum pengajian sembahyang lagi dulu, ingat tak, kadang-kadang terlambat, terbabas. Itulah, otak kita memang suka kita relax. Dia tak suka kita nak buat kerja supaya cepat-cepat dan sebagainya. Sebab itulah 5 second rule kata macam ni. Kalau benda yang positif, terutama sekali positif, benda yang menyusahkan, benda yang menyakitkan, kan kalau nak kerja, nak pergi cepat, kalau hari Ahad orang duduk diam-diam, you nak pergi jogging, kalau nak masuk gym ke, kan tu memerlukan kudrat. Otak kita selalu kata tak payahlah. 5 second rule ni kata, kalau you bilang terbalik, macam mana bilang terbalik?
1, 2, 3, 4, 5 bilang straight. Bilang terbalik ialah 5, 4, 3, 2, 1 saat. 5 second bilang terbalik backward. Kalau you masih tak buat benda yang you nak buat yang positif, guarantee you tak akan buat. Ataupun you akan heret kaki you. Dan kadang-kadang kalau especially orang putih kata procrastinate, ataupun you suka tunda-tunda kerja you, ataupun tak apalah petang ni kita fikirkan dia balik, nanti kita buat. Betul you buat. Ada pernah berlaku tak yang you kata tak apalah, lagi sejam I akan buat, you rasa you akan buat tak? Benda yang senang, benda yang mudah, benda yang untuk seronok, makan, minum semua tu, okey lah, you mesti akan buat, takkan lupa. Tapi kalau nak pergi jogging petang ni katakan, ataupun malam ni nak tidur awal sikit katakan pukul 10, contohlah kan. Kalau betul-betul you dah buat keputusan tu, dengar ni, kalau 5 saat you tak bangun buat benda yang you kena buat dan boleh dibuat dalam 5 saat tu, you tak akan buat. Maksudnya basic untuk permulaan projek yang you nak buat yang best tu, katakan you nak ambil pen, nak ambil kertas sebab you dah dapat idea dan you plan untuk 2023 pada bulan Januari, you mesti nak kurang at least lagi 8 kg daripada sekarang, contoh, atau 7 kg cukup lah. Faham? You bangun sebab you ada dah hadiah tu dah ada, dan apa makanan you dapat daripada katakan guru mana-mana kan, okey you dapat hadiah tu, you kata oh nanti saya ingat lah, tetapi you pun tahu perangai you, kalau you tak tulis you akan lupa. So yang you kena buat apa dalam 5 saat seterusnya, you kena bangun. Kalau you tak bangun dalam 5 saat tu, berarti you akan tertinggal. Sebab apa? Saya kata fitrahnya kita suka relax, kita suka jangan buat benda-benda yang menyusahkan. Betul? Jadi 5 second rule is something kadang-kadang tak comfortable, tidak selesa, tetapi you kena buat sampai you buat, not until you do it. Faham? So kena buat, dan fikir-fikirkanlah apa yang saya ajar you malam ni. 5 second rule is the best. So what I'm trying to say is don't procrastinate. Inilah malam ni untuk menyelesaikan masalah stres supaya secara kesimpulannya ia akan berkurangan nanti kalau you buat cara-cara 3 ni. 1, ingat apa tadi, kalau nak marah ke apa-apa, okey, ni dia. Nombor 2, kalau dalam keadaan tenat, kalau sakit, orang tak ada siapa nak bantu, you dah sembang dengan orang pun ada masalah, okey, you buat apa yang saya kata tadi, tapping. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni 6, 7, 8. Sampai you boleh nampak you baik macam sedia kala. Dan last kali ialah sambil you buat ni pun dah lebih daripada 5 saat kan tak? Pun boleh dapat 5 saat. You kena buka mulut, kena angkat punggung, kena angkat pen, tangan semua, buat apa yang you janji nak buat. Cukup. Pastinya hidup kita akan lebih bermanfaat dan kita happy-happy. Jangan risau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye. Dunia anda sentiasa dalam keadaan bahagia dan akhiratnya syurga. Sebab apa? Selalunya kita nak let go and feel good all the time. Baik, terima kasih. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?